Hi people, how are you? Assalamualaikum, good afternoon. Good luck sesi ketiga. Thank you Hafizuddin. mm, so I have 42 now. So let's just wait a couple more minutes. Class rep, tolong bagi yang tadi tu yang um, PowerPoint tu, just so that they can see. Can you see me? Is everyone okay? How is everyone doing? I am expecting about 60 for the first session and about no, I'm expecting 75 for the first session. And hi Hanis. Kurang dengar? Dengar? Okay. Ingat kurang dengar. Kugan, your name is Kugan, sorry. Right. Okay, semua orang kata hi. Hai. Hi. Macam mana ya nak tengok chat? Hi, oh like that. Okay. Cool. Sorry guys, saya ni agak buta teknologi sikit, so maafkan saya kalau kekurangan. Okay, so we will start in about in a couple of minutes. About 2 minutes. Let's wait until room ni penuh. So macam mana raya everyone? Raya okay? Okay. Sedih ke? Sendu ke? Nak duit raya, awak bagi duit raya awak. Kalau seorang bagi duit raya kat saya RM1, awak boleh bagi duit raya kat saya RM60. Kalau saya tak ada duit nak bagi kat semua orang. Kena buat ni, apa kita panggil? Peraduan peraduan duit raya. Nak ke macam tu? Poteng okey? Mirza okey? Afifi okey? Kalau Miss bagi saya duit, Miss boleh dapat pahala. Boleh masuk syurga. Pandailah awak. Okay. Unlock meeting semua orang. So Haimi, kenapa nama awak ada dua? Awak ada dua kamera ke? Afif, nampak dahi awak je, Afif. Turun sikit. Hai Haziq. Bagi dekat saya jam memberdayai. Pandailah awak. Okay, I think we should start now. We have a lot to go to get through. Semua orang dah dapat ke? Kelas rep dah bagi ke PowerPoint? Dah, okay, good. So, boleh rujuk tu kendian-kendian. So, right now kita akan cover dua subjek, dua topik ya untuk hari ni. So, let's just get to it. So, yang pertama adalah design thinking and then yang kedua adalah apa? CPSP. You have to remember that benda ni kita panggil thinking tools. Macam mana? Dia kata unlock meeting. Okay. Semua orang boleh masuk sepatutnya. Okay. 100.
thinking tools ya, alat pemikiran. So alat pemikiran ni hari tu awak dah buat Scamper kan, Scamper. So ini CPSP, and then ada mind map, ada apa namanya, ada design thinking and so on and so forth lah. So hari ni kita akan cover design thinking dengan CPSP. CPSP stands for Creative Problem Solving Process. Okay, apa nama dia? Creative Process, not progress. Process. So proses penyelesaian masalah secara kreatif. So dalam banyak-banyak ni semua, you have to, cara senang nak study dia adalah you have to understand. Dia akan ada, tiap-tiap satu tu dia akan ada bukan background, apa kata, like persediaan dia, and then dia punya objektif dia, lepas tu cara nak dapatkan idea banyak-banyak, and then implementation. Cuma different methods will have different ways of going about it. You know, ada tu yang suruh buat gini, ada yang suruh buat gitu, ada yang just macam kalau brainstorming tu you just blah blah blah, you know, you just tabur je idea kan, and then ada yang akan refine, and macam CPSP dengan apa nama, design thinking ni, dia punya perbezaan tu adalah dalam proses dia. So let's go and look at CPSP first. Oh, sekejap, tak masuk Okay, CPSP, saya tak akan bacakan semua yang lain ni, saya tak akan bacakan. Yang tu awak boleh baca sendiri saya rasa. Yang ni saya nak terangkan proses dia yang lain daripada orang lain. Okay, mana ni? Okay, mari kita tengok ni. Cantik kan? Awak nampak ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah benda-benda yang awak kena faham. Cantik. Terima kasih. Bising kat luar. Okay, yang pertama, bila kita buat creative problem solving process, CPSP, first of all you have to find the objective. Okay, you find the objective. Apakah yang awak nak capai dalam buat CPSP ni? Apakah problem dia? Apakah sebab kalau kita tak ada objektif, apa jadi? Jadi apa? Tunggang langgang. Sebab kita tak tahu nak pergi mana. Cik nak pergi mana? Hang nak pergi mana? So, bila kita tahu, macam kita pergi travel lah kan. Kalau kita tak ada macam idea, macam aku nak travel je. Nampak sangat lah Miss awak ni tengah batak travel kan. So, what you do is, okay, lepas PKP ni, Miss nak pergi utara. So that means saya tak akan pergi Johor. Walaupun saya akan pergi Johor jugalah kemudian kan. Atau mungkin pergi Johor dulu. Tapi dekat situ kita dah narrowkan apa yang kita nak solve. Okay. So, first of all, for CPSP, identify problem first, iaitu objective finding. Benda ni dia akan panggil lain-lain untuk proses yang lain-lain, untuk cara yang lain-lain ya. Dekat sini dia panggil objective finding. Dekat sini bila dalam masa objective finding tu kita identify goals, kita identify challenges kita, apa yang kita nak capai. Okay, yang tu macam biasalah kan. Okay, second, macam awak buat PSM. Siapa tengah buat PSM sekarang? Angkat tangan. Saya tak nampak pun. Saya tak nampak pun awak katakan sebab awak semua turn off kan. Oh, yay! Fikri! Woohoo! So, bila awak dah tahu awak nak buat apa dekat PSM, kan awak cari apa? Cari lead review kan? Samalah ni, kita fact
kita find facts, kita gather data semua, data, kita kumpulkan data apa yang kita perlukan, apa yang kita nak tengok tu orang dah buat ke belum. So kalau orang dah buat, kita boleh tengok je kan. Ada orang left the meeting lah, what's going on? Adakah saya telah oh, dia problem sebab saya dah unlock dah meeting ni, patutnya boleh masuk sampai 100. So fact finding, you find all the facts that you need. Kalau nak buat macam awak nak buat social innovation kan, apa problem awak? Problem awak gelandangan, let's say, sebab gelandangan awak tak boleh buat kan, so saya pilih lah itu gelandangan. So cari statistik gelandangan, apakah sebab-sebab diorang jadi gelandangan, apa yang diorang perlukan, what do they need to get themselves out, right? Get themselves out. And macam tu lah, cari background dia. Lepas tu bila kita dah cari background, kita dah cari objektif, background, and then kita cari problem. Bila masuk problem ni, tak nampak kepala saya. Problem ni, dia refining the problem tau yang sebenarnya. Bila time problem kita refine. Exactly. Sebab kalau dalam cerita gelandangan tu kan, kita nak buat apa dekat dia? Sebab dia terlalu banyak masalah. Kita ni bukannya Tuhan nak selesaikan masalah semua masalah semua orang kan. So, kita akan identify the exact problem that we want to solve. Masalah sekarang ni yang saya tak suka orang buat gelandangan adalah bila gelandangan je dia akan cerita pasal bagi makan. Have you ever heard of the saying which states that give a man a fish, he will eat for one day. Lepas tu apa sambung dia? Teach a man to fish, he will eat forever. Because kita dah ajar dia kan. So make sure kita identify problem tu. Jangan macam kalau masalah gelandangan tu awak hanya nak bagi makan, awak dah balik dia nak makan macam mana? So kita tengok apakah bab mana yang kita nak bantu. Adakah kita nak bantu dia melalui, kalau gelandangan cerita gelandangan besar kan. So gelandangan lelaki ke perempuan? Sebab selalu dia orang macam pukul rata bagi makan, tu je kan. Masalahnya awak bayangkan sebagai seorang perempuan siapa perempuan sini angkat tangan? Aizat perempuan tak? Alif, Iqmal perempuan. Okey, saya Siti Maimunah betul. Awak Sajat okey. Right. Saya perempuan. So tulen bang. So dah lupa dah. Okay, so masalah-masalah orang perempuan ni, gelandangan yang perempuan ni awak bayangkan saya akan cerita benda yang agak jijik juga lah. Khairil bye. Saya akan cerita benda yang jijik juga sikit. Perempuan period every month kan. So awak tahu tak berapa harga pad? Berapa harga pad? RM14. Awak pakai pad apa? Libris. Tahu, okey. So, orang yang tak ada duit, dia nak pakai pad macam mana? Kadang-kadang kalau orang bagi pad pun dia tak ada panties. Pakai brick pad. Dia tak ada panties. You faham tak? So, itu bila you dah clarify the problem, which is this third step. Okay? Objektif dia kita nak tolong gelandangan. Fact finding dia kita cari detail. Problem finding dia adalah you are going to refine the and focus your problem. Faham? Now, bila dah tahu dah fokus problem tu, you akan cari idea
untuk solve the problem. Okay, macam mana nak cari idea? Okay, let's say kita dah fokus problem tu kepada gelandangan wanita menses. So kat sinilah you akan cari dekat idea finding ni macam mana nak provide for them. Nak address yang tu je. Sebab awak kena faham, kalau cerita pasal gelandangan ni, awak pergi Chowkit, awak pergi tempat-tempat gelandangan tu, awak akan tengok ramai sangat orang akan bagi makan. Sampai kadang-kadang makanan tu berlebih-lebih, terbuang. So you don't want to waste your effort like that, ya. So idea finding ni you akan generate macam mana nak cari pet. Let's say kita macam mana nak cari pet, macam mana nak sampaikan pet tu kat dia orang, macam mana nak educate dia orang nak gunakan benda tu. Kalau buatnya dia dapat pet, dia tampal dekat dahi dia, apa jadi? Ha, Mirza? Miss, Madam. Tak jadi apa kan? So you have to educate them. Jadi ubat demam. Afif, bagus. Okay, tapi faham tak sekarang? Faham tak setakat idea finding tu? Masa tu you akan brainstorm. You brainstorm, you buat itu, you buat ini. Sekejap, tengok. Okay, betul. Okay, you brainstorm. Dekat idea finding ni, anak-anak semua, anak-anak semua, adalah you brainstorm, ya, generate ideas. Now, dah banyak idea tu kan, you go to the next step, which is solution finding. Sebab salah satu cara untuk kita, bila kita dah dah brainstorm semua tu, kita akan banyak list cara, list idea semua, betul tak? So solution finding ini adalah select the you tak ambil semua, you ambil yang berkaitan saja, dan you refine kan, you strengthen kan. Let's say you cakap, okay, kita nak bagi pet dekat diorang every month. Dekat situ you dah select kan, you dah select solution tu, you strengthen the solution tu. You macam mana nak bagi masa ni, you akan buat program tu, you akan buat flowchart dia, you akan buat step by step. Dekat solution finding. Okay, saya recap balik. Objective finding kita cari apa? Kita set objektif. Fact finding kita gather background data, apa yang ada, apa yang orang dah buat setakat ni. Problem finding, you focus the problem, apa yang you nak buat. Okay? And then solution finding adalah apa? Adalah you select apa yang you dah brainstorm tadi, apa yang dah mind map kan, apa yang you dah 6 hats kan, you pilih mana yang terbaik. Maybe you gabungkan ke, you tolak sana, you tolak sikit, you buat step by step, buat flow chart. Kena tulis kat situ. Dekat solution finding kena ada flow chart. Okay, faham? Itu dekat solution finding. Lepas tu, ini acceptance finding ni dia macam tak logik sikit. Exception finding ni adalah the implementation. This is the implementation stage. Okay, acceptance findings. Meaning acceptance dari siapa? Daripada gelandangan-gelandangan tu sendiri. Suara tak clear? Clear tak? Nak kena pakai mikrofon ke? Ya. Awak tak habaq awal. Atoy. Balik pula. Faham tak? Dengar tak?
Dengar tak? Okay, good. Alright. If I'm shouting, let me know. Okay? If I'm shouting, let me know as well. Okay, so acceptance finding ni apa difference dia dengan solution finding? Acceptance finding, solution finding ni difference dia adalah solution finding kita on paper. Kita buat plan tu on paper. Acceptance finding kita buat on the ground. Kita buat in real life. Faham tak? Solution finding on paper. Acceptance real life. Faham? Nampak anak-anak? Okay. So, let's recap. Objective finding ni apa? Set your objective. Fact finding? Cari maklumat. Cari background. Problem finding? Focusing on the problem. Okay. Idea finding? Brainstorm banyak-banyak. Solution finding, pilih yang dah brainstorm banyak-banyak tu, you pilih and then you refine and then you buat flowchart dia, you buat program dia, you cari sponsor dia, apa benda semua. Acceptance finding adalah the day it happens, when it's really happening. Faham? So, excuse me dear. What is the implication of this on your case study? Dekat case study you nanti, you akan cakap tiap-tiap satu ni, objective finding dia apa, fact finding dia, stages ni awak buat apa, faham? Fact finding, ini idea dia, ini buat dia. Problem finding, begini. Idea finding, begitu. Lepas tu solution finding, you circle, you kata you ambil yang ni daripada idea finding and then you strengthen the solution. Macam mana, apa yang akan buat, apa plan dia. And then acceptance finding adalah pada sekian-sekian hari bulan, you kena cakap, pada sekian-sekian hari bulan, you akan buat benda ni, partisipan dia sekian-sekian orang, buat dekat mana, letaklah gambar, walaupun gambar tu tipu. Okay? Faham? So basically you kena faham benda ni untuk buat CPSP punya case study. Okay? Bila you dah faham benda ni, you akan buat satu and then buat intro sikit, buat conclusion sikit. Faham? Okay. Alright. Now, I think I should stop my live. Sorry guys.